Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu Dorenda akan mengajar sejarah tingkatan 2 dalam bab 1 Kerajaan Alam Melayu. Baik, dalam bab ini, pelajar-pelajar akan perolehi ilmu yang berkaitan dengan pertama, konsep alam Melayu. Yang kedua, kewujudan kerajaan-kerajaan alam Melayu. Ketiga, kerajaan-kerajaan alam Melayu yang masyhur. Dan yang keempat, kerajaan Melayu dengan kerajaan di luar alam Melayu yang sezaman. Alam Melayu merupakan kawasan yang merangkumi kepulauan dan tanah besar. Sejarah awal alam Melayu memperlihatkan kemunculan beberapa kerajaan yang masyhur, seperti Kerajaan Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua, dan Gangga Negara. Jika dilihat berdasarkan peta, alam Melayu merangkumi gugusan kepulauan dan tanah besar di bahagian tenggara benua Asia. Alam Melayu juga dikenali dengan pelbagai istilah seperti Kepulauan Melayu dan Dunia Melayu. Terdapat pelbagai pendapat tokoh-tokoh tempatan dan luar negara berkaitan dengan konsep alam Melayu dari sudut aspek geografi, aspek bahasa dan aspek budaya. Baiklah, mari kita lihat bersama-sama konsep alam Melayu. Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Hassan Suhaimi, Nik Abdul Rahman yang merupakan ahli arkeologi menyatakan bahawa alam Melayu meliputi kawasan dari Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik dan sampailah ke Taiwan. Abdul Hadi Haji Hassan, ahli akademik, menyatakan alam Melayu merupakan suatu lingkungan geografi yang luas meliputi Kepulauan Melayu hinggalah ke selatan Thailand. Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Hussein, ahli bahasa dan budayawan, menyatakan pendapat dunia Melayu meliputi selatan Vietnam, Kemboja, selatan Myanmar, segenting Kra, Malaysia, Indonesia, Brunei dan Filipina. Manakala Sarjana Barat, Alfred Russell menyatakan Kepulauan Melayu meliputi Tanah Melayu hingga Tenasserim dan Kepulauan Nicobar, Filipina dan Kepulauan Solomon hingga Papua New Guinea. Profesor Dr. Ding Chuming, pengkaji manuskrip Melayu, menyatakan dunia Melayu merupakan sebuah kawasan yang luas meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, selatan Thailand dan Filipina. Secara rumusannya, tokoh-tokoh ini telah mengemukakan pandangan yang hampir sama dari aspek geografi alam Melayu, iaitu mereka berpendapat kawasan alam Melayu merangkumi Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Filipina, selatan Thailand, selatan Myanmar dan selatan Indochina. Dan pada hari ini, alam Melayu merupakan sebahagian daripada Asia Tenggara. Seterusnya, konsep alam Melayu juga boleh dilihat dari aspek penggunaan bahasa serumpun yang dikaitkan dengan bahasa Melayu. Ia mempunyai persamaan bunyi sebutan. Misalnya, Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar yang merupakan tokoh bahasa menyatakan bahasa serumpun di alam Melayu mempunyai perkaitan dengan bahasa etnik peribumi. Apabila membuat perbandingan bahasa-bahasa serumpun ini, terdapat pertalian kekeluargaan bahasa-bahasa ini dengan bahasa Melayu. Berikut adalah contoh persamaan bunyi perkataan bagi beberapa etnik di alam Melayu. Tokoh yang kedua, Sultan Takdir Alis Jahbana yang merupakan tokoh bahasa
turut menyatakan bahasa Melayu telah digunakan secara meluas di alam Melayu sejak awal Masihi lagi. Sifat orang Melayu yang gemar belayar ini telah mengembangkan lagi bahasa Melayu ke alam Melayu. Konsep alam Melayu berdasarkan aspek budaya pula dapat dilihat apabila penduduk di alam Melayu mempunyai persamaan budaya yang merangkumi bahasa dan tulisan, persuratan, struktur sosial, kesenian, kepercayaan dan juga adat. Seorang budayawan, Datuk Aziz Deraman, memberi pendapat budaya juga dikaitkan dengan nilai-nilai serumpun yang wujud dalam masyarakat alam Melayu, terutamanya gotong royong. Persoalan mengapakah kerajaan-kerajaan awal di alam Melayu muncul di lembah sungai terjawab apabila sesebuah pelabuhan memainkan peranan penting dalam perkembangan sesebuah tempat membentuk kerajaan. Kerajaan alam Melayu ini telah muncul seawal abad pertama. Antara kerajaan tersebut termasuklah Kerajaan Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua, dan Gangga Negara. Jika diperhatikan, kewujudan kerajaan alam Melayu telah menyedarkan kita bahawa kawasan yang kita diami ini juga mempunyai warisan kerajaan yang agung. Kerajaan alam Melayu telah bermula daripada pertempatan kecil yang berkembang menjadi pelabuhan dan akhirnya kerajaan ini berjaya membina kegemilangan yang agung. Baik, dalam bahagian topik ini juga, pelajar-pelajar perlu tahu lokasi dan pusat kerajaan bagi setiap kerajaan alam Melayu. Contohnya, Kerajaan Funan lokasinya di lembah Sungai Mekong, abad 1 hingga 16, berpusat kerajaan di Viadapura. Kedua, Kerajaan Champa lokasinya terletak di selatan dan tengah Vietnam, abad kedua hingga 15 dan pusat kerajaannya di Indrapura. Kerajaan Angkor lokasinya terletak di lembah Sungai Mekong, abad ke-9 hingga 16 dan pusat kerajaannya di Hari Haralaya. Kerajaan yang keempat, Kerajaan Sriwijaya, lokasinya terletak di lembah Sungai Musi, Sumatera, masa abad 7 hingga 11 dan pusat kerajaan di Palembang. Yang kelima, Kerajaan Majapahit, lokasinya terletak di lembah Sungai Brantas, Jawa Timur, abad 13 hingga 15 dan pusat kerajaannya di kota Trowulan. Seterusnya, kerajaan alam Melayu di bahagian Malaysia iaitu Kedah Tua, lokasinya di Sungai Mas dan Sungai Bujang, masa abad 5 hingga 11, pusat kerajaannya di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Dan yang terakhir juga di Malaysia iaitu Gangga Negara yang sekarang kalau kita lihat dikaitkan dengan kerajaan ataupun negeri Perak. Baik, lokasinya di pantai barat bahagian tengah tanah Melayu, masa abad 6 hingga 11 dan pusat kerajaannya terletak di Pangkalan. Seterusnya, kerajaan alam Melayu yang masyhur. Baik, dalam topik ini antara kerajaan alam Melayu yang masyhur termasuklah Kerajaan Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara. Kemasyhuran kerajaan ini dapat dilihat dalam aspek pemerintahan, ekonomi, agama dan kemunculan pelabuhan. Baik, pelajar-pelajar boleh melihat contoh-contoh yang cikgu berikan. Yang pertama, Kerajaan Funan. Kerajaan Funan masyhur semasa diperintah oleh Fan Shiman. Beliau telah meluaskan Empayar Funan ke Sungai Mekong hinggalah ke Teluk Chambra di sebelah timur. Bagaimanapun, akibat serangan Kerajaan Chenla yang terletak di utara Funan
telah menyebabkan kemerosotan kerajaan Funan. Yang kedua, Kerajaan Champa. Zaman kemasyhuran Champa bermula di bawah pemerintahan Cebonga. Beliau telah berjaya mengatasi ancaman Daewit dan meluaskan Empayar Champa ke wilayah Daewit hingga lembah Sungai Merah. Kerajaan Sriwijaya pula telah berjaya menakluk Sumatera Selatan Myanmar. Semasa era pemerintahan Sang Ramadana Jaya pada abad ke-8. Penaklukan ini secara tidak langsung telah membolehkan Sriwijaya menguasai jalan laut antarabangsa, Selat Melaka dan Selat Sunda. Kemasyhuran Kerajaan Angkor dapat dilihat semasa pemerintahan Surya Varman II, di mana beliau berjaya meluaskan Empayar Angkor ke sekitar lembah Sungai Mekong hingga selatan Myanmar. Beliau juga berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan Daewit di samping mewujudkan jalinan perdagangan antara pedagang tempatan dengan pedagang luar. Kemasyhuran Majapahit bermula dengan pelantikan Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri oleh pemerintah Tribuana. Patih Gajah Mada seringkali digambarkan mempunyai persamaan dengan Tun Perak, Bendahara Teragung Melaka. Ini kerana sifat kepimpinan Patih Gajah Mada yang berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan kerajaan Majapahit. Kemasyhuran Kerajaan Kedah Tua dikaitkan dengan kepesatan kegiatan perdagangan di Lembah Bujang. Ramai pedagang dari timur dan barat datang untuk menjalankan kegiatan perdagangan dengan penduduk tempatan. Sejak abad ke-5, Kerajaan Gangganegara sering dikunjungi oleh pedagang dari luar kerana kekayaan hasil bumi seperti emas dan biji timah. Kemasyhuran Kerajaan Gangganegara bermula pada abad ke-9. Kerajaan ini juga berjaya mempertahankan kedaulatannya daripada serangan Kerajaan Sriwijaya. Walau bagaimanapun, Kerajaan Gangganegara mulai lemah apabila diserang oleh tentera Chola dari India pada tahun 1025. Seterusnya, dalam topik Kerajaan Alam Melayu dan Kerajaan Luar yang sezaman, membuktikan dan menunjukkan bahawa Kerajaan Alam Melayu membangun dan maju setanding dengan kerajaan-kerajaan tersebut. Contohnya, pada abad pertama, kemunculan kerajaan Funan sezaman dengan Empayar Rom, Empayar Parsi, Empayar Kushan dan Dinasti Han. Penemuan tapak arkeologi pelabuhan Bandar Okyo yang ramai dikunjungi para pedagang membuktikan setanding dengan kerajaan luar yang sezaman, Rom yang mempunyai Kolosium. Pada abad ke-9, Kerajaan Alam Melayu seperti Kerajaan Champa, Kerajaan Sriwijaya, sezaman dengan kerajaan-kerajaan luar, antaranya seperti Kerajaan Chola dan juga Dinasti Tang. Begitu juga pada abad ke-14, Kerajaan Champa, Kerajaan Angkor dan Kerajaan Majapahit sezaman dengan beberapa kerajaan luar seperti Kerajaan Mongol, Kerajaan Turki dan Kesultanan Delhi. Selain itu, Kerajaan Alam Melayu juga mempunyai hubungan perdagangan, keagamaan dan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan ini. Kedudukan strategik di laluan perdagangan timur dan barat serta kekayaan hasil bumi telah mendorong pemerintah Kerajaan Alam Melayu menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan lain. Perkembangan hubungan perdagangan ini telah menunjukkan amalan sikap keterbukaan para pemerintah Kerajaan Alam Melayu telah membawa kepada kemakmuran ekonomi. Manakala hubungan keagamaan dapat diperlihatkan apabila Kerajaan Alam Melayu dengan kerajaan luar mendorong penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam.
Penyebaran agama ini telah mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan seperti pentadbiran, perundangan, ekonomi dan sosio budaya. Hubungan diplomatik merupakan hubungan politik antara dua kerajaan. Kerajaan Alam Melayu bersifat terbuka dan saling menghormati dalam menjalankan hubungan dengan kerajaan luar. Oleh itu, Kerajaan Alam Melayu telah menjalankan hubungan diplomatik dengan kerajaan China dan India bagi mengukuhkan kedudukannya dan membuka jalan kepada perkembangan perdagangan. Kesimpulannya, dalam topik ini menjelaskan bahawa Kerajaan Alam Melayu merupakan lingkungan luas dalam aspek geografi, bahasa dan budaya. Kerajaan ini juga telah mencapai zaman kegemilangan dan kemasyhuran kesan daripada sikap keterbukaan kerajaan itu sendiri. Baiklah, sekian saja sampai di sini dan jumpa lagi. Assalamualaikum.